Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi ini dapat kita kembali. Dan insya-Allah pada pagi ini kita baca dari surah Al-Baqarah, surah yang kedua. Kita akan baca dari muka surat 12 pada ayat 83. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان
وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, kita baca apa yang Allah taala ceritakan kepada kita perihal Bani Israel setelah sambungan kisah semalam lah. Malam kita cerita bagaimana Allah Ta'ala nafikan angan-angan mereka, bahawa mereka kata masuk syurga ni hanya Yahudi dan Nasrani. Allah Ta'ala kata bukan macam tu, tapi yang beriman kepada Allah dan beramal salih. Kemudian Allah Ta'ala ceritakan sifat perangai Yahudi yang seterusnya, supaya ambil iktibar kita semua ni jangan ada yang ikut perangai mereka. Allah Ta'ala kata dalam ayat yang ke-83, wa idh akhadna mitsaqa bani Israel, dan ingatlah wahai Muhammad ketika kami mengikat perjanjian setia dengan Bani Israel, yaitu perjanjian setia yang dimaksudkan di sini Allah Ta'ala berfirman kepada mereka pada apa yang diturunkan kepada mereka dalam kitab-kitab yang terdahulu. Antara lain Allah Subhanahu wa taala sebut, pertama, la ta'buduna illallah, jangan kamu sembah melainkan Allah. Dan ini perjanjian yang paling utamalah. Semua rasul-rasul bawa perjanjian ini. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Allah Ta'ala kata semua rasul-rasul yang dia utuskan mengajak umat dia, mengajak kaum dia untuk menyembah Allah dan menjauhi taghut, iaitulah sembahan-sembahan selain dari Allah. Jadi semua rasul-rasul inilah kerja utama. Dan kita juga mesti ambil inilah tujuan utama Nabi diutuskan. Islam ni bukan datang nak bawa kedamaian semata-mata. Islam ni bukan datang membawa akhlak yang baik semata-mata. Islam ni bukan agama harmoni semata-mata. Tapi Islam adalah agama yang mengajak
pengikutnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa asas kepada Islam. Kenapa saya cakap macam tu? Kerana di saat Islam makin lama makin lemah, orang lupa kepada asas kepada Islam itu. Padahal mungkin dia ada dalamnya. Sebagai contoh, kalau dulu, zaman-zaman dululah, bila cerita tentang jihad, semua orang semangat. Zaman perang salib dulu, Salahuddin Al-Ayyubi, Izzuddin bin Abdul Salam, ceramah dia pasal jihad tentang lawan Kristian jelas, tegas, sehingga akhirnya Islam menguasai dunia pada masa itu. Setelah lama kelamaan, Islam pun makin lama makin lemah, makin lama makin lemah, sehinggalah dia dikalahkan oleh musuhnya. Sampai satu tahap musuh tu kata, siapa yang cakap tentang jihad adalah teroris. Lama kelamaan tak ada orang nak cakap, tak berani nak cakap. Cakap je jihad, teroris. Padahal mempertahankan Islam ada dalam syariat. Tapi oleh kerana lemahnya kita zaman ni, kita tak boleh nak cakap. Dulu saya cakap ni. Mari zaman pula makin lama makin lemah, makin lama makin lemah, sampai satu tahap hari ni sebahagian orang kata tak boleh kata Islam je betul, orang lain pun betul juga. Bila kita kata Islam sahaja agama yang benar, Allah saja Tuhan yang benar, dia kata ini ekstremis. Padahal inilah asas utama Nabi SAW dan sekalian Rasul diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian ini ada dalam kitab Taurat, perjanjian ini ada dalam kitab Injil, perjanjian ini ada dalam kitab Zabur sebelumnya, dan perjanjian ini ada dalam semua ajaran Rasul-Rasul, termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? La ta'buduna illallah. Jangan kamu menyembah melainkan hanya kepada Allah. Sampai kata, kalau tak boleh panggil orang kafir nanti dia berasa hati. Apa itu? Kena panggil non-muslim. Padahal yang panggil orang kafir dengan kafir ni Allah. Allah kata, qul ya ayyuhal kafirun. Tak boleh kata orang non-muslim ni masuk neraka, nanti sedih pula hati dia. Padahal yang kata innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Yang kata orang yang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrikin berada dalam neraka jahannam, itulah Allah sendiri. Cuma betul lah kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran juga, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka ini tidak menilai Allah dengan sebenar-benar penilaian. Maknanya apa? Dia tak sedar akan begitu agungnya kedudukan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak layak bagi satu pun makhluk untuk menentang Allah ataupun menolak apa yang Allah Ta'ala kata, ataupun mempertikaikan apa yang Allah Ta'ala wahyukan. Dan kadang-kadang sebahagian daripada manusia meletakkan definisi Tuhan bagi mereka tu sangat rendah. Pada mereka Tuhan ni sesuatu yang pelik sikit boleh jadi Tuhan. Sesuatu yang banyak sikit kebaikan dia boleh jadi Tuhan. Baru apa tu, Maradona skor Piala Dunia dengan tangan, dia panggil hands of God. Pasal Maradona menang Piala Dunia dengan tangan. Mudahnya dia menisbahkan Tuhan.
Sebahagian orang tengok pokok besar, keramat pokok ni, sembah pokok tu. Sebahagian orang tengok binatang tu banyak manfaat, sembah binatang itu. Dan ada sebahagian tempat tu Donald Trump pun disembah sebagai Tuhan. Dia tak tahu definisi Tuhan ni Allah. Tuhan ni bukan taruh kita kata macam tu je. Nak nama Tuhan ni, tidak ada Tuhan yang sebenar-benar layak untuk disujud, dan tidak ada sebenar-benar Tuhan yang wujud, hanya saja melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab nak jadi Tuhan ni bukan mudah. Allah Taala sebut kriteria nak jadi Tuhan. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah, huwa ni bukan dia. Dia ni ada setengah orang tu dia terjemah pelik-pelik. Kita kata dalam tafsir sebut huwa ni dhamirus sya'n. Dhamirus sya'n maknanya kata ganti kepada sesuatu yang diperbincangkan pada masa tu. Pada masa tu mereka bertanya tentang Tuhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Tuhan kamu? Gini mana dia Tuhan? Cerita pasal Tuhan. Hak tu kata hak ni Tuhan, orang dia kata Tuhan. Allah Taala turunkan ayat, qul huwa, katakanlah bahawa yang kamu duk bincang tu, huwa tu dia yang kamu bincang tu, Allahu ahad, dialah Tuhan yang maha satu. Sifat nak jadi Tuhan nombor pertama, dia mesti satu je. Kenapa Tuhan kena jadi satu? Tak boleh ke Tuhan jadi 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000? Tuan-tuan, tak payah fikir jauh, tak payah fikir jauh. Fikir macam ni je. Ada dua orang buat kereta kita tu. Ada dua orang buat, ada 2 steering. Tuan-tuan bayanglah, hari ni dia buat kereta 2 steering, 2 function. Sebelah kanan suami bawa, pegang steering. Sebelah kiri isteri bawa. Dua-dua naik kereta. Saya rasa tak ada sampai simpang keluar rumah tu. Isteri nak ke kiri, suami nak ke kanan. Akhir sekali kanan pun tidak, kiri pun tidak, straight masuk longkang. Pasal apa? Pasal tak boleh ada 2 pengembala, pentadbir, penguasa dalam satu benda. Tu pada kereta yang mana sifat dia hanya kiri kanan. Negara tak boleh ada 2 pemimpin. Keluarga tidak boleh ada 2 ketua. Kapal tidak boleh ada 2 nahkoda. Maka begitulah juga alam semesta. Allah Ta'ala kata apa? Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Kalaulah di langit dan bumi ni ada lagi Tuhan selain Allah, nescaya hancur lebuhlah langit dan bumi. Tak hancur macam mana? Tahu turun banjir, Tuhan yang tu kata, ni pengikut aku ni tak boleh banjir kat sini, pergi banjir pak lain. Dia pun kata, Tuhan tu kata hak tu gempur bumi, tak boleh ni. Duk bergaduh pula sama Tuhan. Akhir sekali hancur lebur. Syarat pertama nak jadi Tuhan mesti dia tunggal satu. Syarat yang kedua, Allahus Samad. Dialah tempat bergantungnya segala sesuatu. Bila tempat bergantung segala sesuatu, maknanya seluruh makhluk ni berhajat kepada dia, dan dia tidak berhajat kepada sekalian makhluk. Orang nak sembah pokok, pokok tu nak perlu kepada air. Macam mana? Kalau tak ada air, mati pokok. Tak layak pokok jadi Tuhan. Patung nak diangkat menjadi Tuhan. Patung tu sendiri tak mampu buat apa-apa. Jadinya dia sebab ada orang tampal simen, ada orang bentuk, ada orang cat. Dia tidak berkuasa secara mutlak. Ada orang angkat binatang sebagai Tuhan.
Mana boleh, binatang tu sendiri pun perlu kepada makan, perlu kepada minum. Orang tarik dia sampai setengah-setengah tu orang semelih dia makan. Binatang tak boleh jadi Tuhan, pokok tak boleh jadi Tuhan. Matahari tu, sebesar-besar matahari tu, Nabi Ibrahim sebut dalam dalam Al-Quran, Allah Ta'ala cerita surah Al-An'am, dia berhujjah dengan kaum dia. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi. Bila datang waktu malam, nampak bintang, cantiknya bintang, inilah Tuhan. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tiba-tiba pada siang hari bintang tu hilang. Jadi macam mana nak jadi Tuhan sesuatu yang hilang? Falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi. Kemudian tengok mata bulan pula lagi besar daripada bintang, inilah Tuhan. Falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dallin. Bila siang bulan pun hilang juga. Dia kata, kalaulah Tuhan tak tunjuk kepada aku jalan yang benar, nescaya aku akan sesat ni. Sesat dalam pencarian mencari Tuhan. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar. Bila dia tengok daripada bulan, baik matahari lagi besar daripada bulan. Tiba-tiba matahari pun terbenam juga. Lalu dia kata, inni bari'um mimma tusyrikun. Aku berlepas diri daripada apa yang kamu syirikkan Allah. Lalu kata Nabi Ibrahim apa? Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard. Aku tak nak bulan, aku tak nak matahari, aku tak nak bintang, aku nak wajahku ku hadapkan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Yang mana bumi, langit, bintang, bulan, matahari, semua tak ada hebat tu, dia yang cipta, kerana dialah As-Samad. Jadi cari, buat checklist. Tuhan-Tuhan yang disembah ni, buat checklist. Dia satu. Rasa kalau patung bukan satu, beribu dah tu. Dia As-Samad ke? As-Samad, bergantung kepadanya segala sesuatu. Tak juga. Maka hak tak cukup syarat tu pangkah. Ada seorang tu yang dianggap sebagai Tuhan, nama dia Sai Baba, yang pernah kita cerita. Rambut afro gitu, rambut dia. Tengok, ingatlah. Sai Baba tu dianggap pengikut dia sebagai Tuhan. Tapi Tuhan tu sendiri, dianggap Tuhan tu, dia di-ban, dihalang, tak boleh masuk ke beberapa buah negara. Maka logik tak Tuhan tak boleh masuk dalam negara sebab tak dapat visa. Mana boleh Tuhan sifat dia macam tu? Tuhan ni mesti berkuasa mutlak. Dia nak yaf'alu ma yurid, fa'alul lima yurid. Dia nak buat apa, dia buat. Nama dia Tuhan. Dah. Kalau bos pun ikut saya, dah saya punya. Kalau tuan hamba tu, aku tuan, ikut akulah. Ni Tuhan. Maka dia mesti memiliki kuasa mutlak. 2. 3, Tuhan kata lam yalid. Tuhan ni dia tak ada anak, mesti tak ada anak. Kalau Tuhan tu ada anak, berarti Tuhan tu akan tua. Sebab orang memiliki anak ni lama-lama dia tua dan dia berhajat kepada anak dia. Sifat anak tu sendiri meneruskan legasi. Sebab apa? Sebab dia akan hilang, anak tu akan. Tuhan tak ada macam tu. Tuhan sifat dia,
dia tidak tua, dia tidak muda. Dia wujud selama-lamanya. Dialah yang paling awal, tidak ada makhluk yang tercipta sebelum daripadanya. Sebab dialah yang maha pencipta, dan dialah yang terakhir, tidak ada lagi yang sesudah dengannya. Kerana dialah Allah. Lam yalid wa lam yulad. Syarat yang keempat, dia tidak diperanakkan. Sebab kalau dia diperanakkan, mesti dia ada ayah. Ayah lagi power daripada dia. Baik sembah ayah daripada anak. Jadi dia tidak boleh ada anak, dia tidak boleh diperanakkan. Dialah as-samad, bergantung segala sesuatu, dia tunggal, mesti satu. Dan akhir sekali Tuhan kata walam yakul lahu kufuwan ahad. Mesti dia tidak ada sesuatu pun yang sebanding, setara, yang sama dengannya. Tak ada. Dia mesti satu-satunya macam tu. Jadi kalau buat ukuran, buat checklist, semua yang disembah selain daripada Allah tidak memenuhi syarat. Letak syarat satu je. Nabi Ibrahim berhujah dengan apa? Namrud. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk. Dia berhujah dengan Namrud, Nabi Ibrahim. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. Ketika mana Nabi Ibrahim kata Tuhanku Allah ni, dia boleh menghidupkan dan mematikan. Ini kuasa. Namrud kata qala ana uhyi wa umit. Aku pun boleh. Aku boleh. Macam mana? Dia pun panggil dua orang banduan, satu hukum bunuh, satu bebas. Tengok, aku bunuh, aku hidupkan. Ni orang sombong jawab dia. Sombong. Nabi Ibrahim kata tak boleh ni, kalau main auta macam ni, nak auta dia panggil auta. Auta ni putar belik kan. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Nabi Ibrahim kata, Tuhanku Allah menerbitkan matahari dari ufuk timur. Kalau kamu Tuhan, sila terbitkan matahari dari ufuk barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka si kafir itu akhirnya terdiam. Tak boleh, sebab tak cukup syarat nak jadi Tuhan. Fir'aun mengaku jadi Tuhan. Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun dia kumpul semua pengikut dia, dia kata akulah Tuhan yang paling tinggi sekali. Dia suruh Haman buat binaan. Ya Haman ibni li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa. Haman membuat satu binaan tinggi, aku nak pergi lawan Tuhannya Musa. Bahasa Kelantan panggil gedebeh. Tahu gedebeh? Samsing lah. Samsing ni dengan Tuhan, nak lawan Tuhan macam tu. Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun kata akulah Tuhan tinggi. Allah Ta'ala jawab, فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Lalu Allah azab dia dengan hukuman di akhirat dan juga di dunia. Dunia pun kalah dah, akhirat lagi beratnya Tuhan bagi. Tengah-tengah dia, tengah muda, tengah berkuasa, tengah memimpin tentera. Belakang dia ni tentera-tentera yang gagah perkasa. Kejar Nabi Musa dengan Bani Israel. Hampir-hampir nak tangkap dah. Siapa kata pengikut Nabi Musa, inna lamudrakun. Habislah kita kena tangkap, kata.
Qala inna ma'iya rabbi sayahdin. Nabi Musa kata apa? Jangan bimbang, Tuhanku ada bersamaku, dia akan bantu aku, dia akan tunjuk jalan kepada kita. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa pukul laut, terbelah. Fir'aun kejar lagi, kejar dengan kekuatan dia. Akhir sekali gunung air yang kiri kanan tu jatuh atas Fir'aun. Hak mengaku Tuhan ni, dia tidak memiliki kekuasaan. Siapa nyawa duduk di kerongkong ni, hatta idza adrakahul gharq qala amantu. Bila nyawa dah nak duduk ni, nak mati dah Fir'aun, dia berkata, aku beriman. Aku beriman. Beriman dengan siapa? Aku beriman billadzi amanat bihi banu Israel. Aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Jadi orang paling samsing, paling berkuasa, paling hebat, paling tamadun Mesir ni, sampai ke hari ni orang masih lagi kagum. Sampai ke hari ni orang masih lagi kagum. 3000 tahun orang masih lagi kagum dengan tamadun Mesir. Raja dia Fir'aun. Allah simpan lagi mayat Fir'aun, nak suruh tunjuk kat kita, ni orang mengaku jadi Tuhan. Saya pergi Mesir tu, pergi dah Mesir, alhamdulillah sampai lah. Satu waktu masih belajar, yang kedua masa pergi umrah tu singgah kat Mesir, pergi tengok patung-patung. Sampai satu tu tengok muzium pun, sinilah mumia Fir'aun. Berasa juga nak pergi tengok, tapi nak kena bayar mahal, berapa puluh dolar, tak ingat itu, dekat ratus-ratus juga tu silap saya. Saya pun duk fikir, aku bayar duit mahal-mahal nak tengok musuh Tuhan, buat apa? Jadi tak payah lagi bayar duit mahal. Kalau tengok kekasih Tuhan, nak juga bayar. Ni bayar mahal nak tengok musuh Tuhan, baik tak payah. Tengok orang yang Allah murka nak kena bayar. Tuhan kata, duitmu habis gimana? Aku bayar sebab nak tengok Fir'aun. Baik lagi fakir ke miskin lagi tu. Tapi nak sebutnya, Allah Ta'ala abadikan dia supaya kita boleh tengok hari ni mana orang yang berani mengaku Tuhan. Balik pada asal yang kita nak sebut tadi, bahawa semua Nabi-Nabi, semua Rasul-Rasul, misi yang paling utama adalah mengajak manusia menyembah Allah, Tuhan, pemilik alam semesta, penguasa sekalian alam. Dialah yang mentadbir, dialah yang mengurus, dialah yang menghidupkan, dialah mematikan, dialah yang memberi manfaat, dialah yang memberi mudarat. Dialah yang maha mengetahui yang gaib, dialah yang maha mengetahui yang tersembunyi, dan dialah yang maha mengetahui yang zahir. Huwa Allah, dialah Allah. Alimul ghaibi wasyahadah, huwa ar-Rahmanur Rahim. Huwa Allahul ladzi la ilaha illahu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbir Subhanallahi amma yushrikun. Allah perkenalkan diri dia, perkenal untuk kita kenal dia. Siapa dia? Assalam, sejahtera duduk pada dia. Al-Mu'min, keamanan duduk pada dia. Perlindungan. Al-Muhaimin duduk pada dia. Al-Aziz, yang perkasa duduk pada dia. Al-Jabbar, yang perkasa, yang hebat, tidak terkalahkan, duduk pada dia. Al-Mutakabbir, yang maha agung dengan kemegahan dia, yang tidak ada tandingan baginya, ialah Allah. Kita jangan sampai satu zaman kita tak berani nak kata Islam saja agama yang benar. Hari ni kita menghampiri zaman tu. Muncul anak-anak muda di media sosial, tak boleh kita kata Islam saja agama benar. Kata dia,
Ya Allah, di mana ayat Quran yang Allah kata penguasa alam semesta tadi, dia yang kata inna ad-dina 'indallahil Islam. Agama di sisi Allah, Islam saja yang Allah Ta'ala terima. Sebab apa? Islam ni agama yang datang dari Allah, bukan Nabi Muhammad yang reka agama Islam. Sebelum daripada Nabi Muhammad, semuanya ajak menyembah Allah belaka, dan semua tu adalah Islam. Sebagaimana kata Nabi Ibrahim, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Nabi Ibrahim bagi wasiat, Nabi Yaqub bagi wasiat, ya baniya inna Allah astafa lakumuddin. Wahai anak cucu aku, Allah dah pilih bagi kamu satu agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu Islam. Siapa kata ni? Nabi Ibrahim kata, Nabi Yaqub kata, semua nabi-nabi kata macam tu. Jadi jangan sampai kita segan, malu nak kata Islam saja agama yang benar. Kena ada satu kemegahan, izzah, kemuliaan. Islam saja agama yang benar kerana Allah yang kata macam tu. Agama lain pun betul juga. Mana boleh Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa man yabtaghi ghairal islami dina. Siapa yang cari agama selain daripada Islam, falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tidak akan diterima daripada dia agama itu pada hari akhirat, dan pada hari akhirat kelak dia akan menjadi orang-orang yang rugi. Pasal apa? Siapa-siapa akhirat, Tuhan yang dia sembah tu rupa-rupanya Tuhan yang salah. Tuhan yang dia sembah tu Tuhan yang salah. Ingat kau Tuhan kita dekat duduk, dia dekat duduk sembah pula, sembah punya sembah. Cukup hari bulan hatta pula makanan, cukup hari bulan hatta pula buah-buahan, cukup hari bulan bakar pula macam-macam, cukup masa tunduk pula patung, macam-macam dia sembah. Sampai hari akhirat tengok-tengok yang disembah itu bukan Tuhan, tak menyesal. Dan tuan, kalau kita ambil contoh lagi rendah, kita ni tiap-tiap bulan pergi bayar duit loan kereta, pembiayaan kereta, bayar. Tiba-tiba kereta kena tarik. Berapa pula aku bayar? Cek di bank, akaun salah. Bayar bank, bayar akaun orang lain. Contohlah tu. Tak rugi kan? Rugi. Kereta kena tarik, piti habis. Tu contoh rendah lah. Contoh yang paling tinggi tadi, sembah. Ingat kau masuk syurga siapa-siapa rupa-rupanya Tuhan yang disembah tu bukan Tuhan. Mana Tuhan? Allah. Patung bukan Tuhan, matahari bukan Tuhan, Nabi Isa bukan Tuhan, Nabi Muhammad bukan Tuhan, wali bukan Tuhan. Semalam kita pesan isu mempertuhankan rahib dan pendeta. Ingat tak semalam kita sebut? Semalam juga lepas daripada saya kuliah maghrib satu tempat tu, saya pergilah pasar malam. Sambil duduk makan, sembang-sembang. Kebetulan kawan tu dia jual kembak tu, kawan saya lah. Tu sembang-sembang. Lepas tu saya tengok pekerja dia pakai benang ikat. Saya tanya, benang apa kat tangan? Tak ada apa ni, dia kata kiai dia bagi. Saya berkata kiai bagi. Dia kata kiai dia hebat ustaz. Kita kat Malaysia ni, dia duduk di Indonesia ni, dia tahu apa kita buat di Malaysia. Saya kata dahsyat kiai tu. Yang tahu benda gaib ni Allah je. Kalau kiai tu telefon tak apa juga tahu cerita ni dak.
Dia dakwa kiai dia tu tahu, duduk di Indonesia tahu secara gaib apa hak dia buat di Malaysia. Apa kita nak kata orang yang meletakkan satu sifat Allah kepada manusia? Yang tahu benda gaib ni siapa? Allah je. Manusia tak tahu. Nabi Muhammad tahu pun apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau Allah Ta'ala tak bagi tahu, Nabi Muhammad memang tak tahu benda gaib. Jadi Nabi Muhammad hanya mengkhabarkan wahyu. Dia sendiri tak tahu benda gaib. Tiba-tiba ada orang dakwa kiai dia, tok guru dia, ustaz dia tahu benda gaib. Bukankah ini menjadikan sesuatu setanding dengan Tuhan? Tak boleh. Oh, waktu dia kata macam-macam lah dia sebut. Saya kata macam ni lah. Dia kata tok kiai dia ajar awak macam ni, murah rezeki awak macam ni gini-gini. Saya kata mintalah dengan Allah. Allah tu kita nak apa? Ada pada dia belakang. Nak rezeki, dialah yang maha memberi rezeki. Nak sihat, dialah yang memberikan kesihatan. Nak panjang umur, dialah yang menghidupkan. Nak apa? Semuanya hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan dia. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kepada Allah sahaja aku bertawakal, dialah pemilik arasy yang agung. Nak apa? Hajat kita ni Allahus Samad. Ingat tu, Tuhan ni segala sesuatu ada pada dia. Tu nama Tuhan. Baru layak jadi Tuhan. Ni nak rezeki minta dengan hak ni. Bila nak sihat, ni bukan Tuhan dia, kena pergi cari dewa sihat pula. Nah, dewa kekayaan, perut besar, kepala botok. Dewa kekayaan. Tapi kalau dewa lain pula, dewa ada muka macam garang macam-macam, itu semua bukan Tuhan, itu khayalan manusia. Kita sebagai hamba Allah ni, benda ni lah paling utama sekali. Jangan sampai kita menduakan Tuhan. Inilah perjanjian paling asal daripada dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dalam kitab Zabur, dalam kitab Quran, dan dalam mana-mana risalah yang Allah wahyukan untuk Rasul sampaikan kepada umat. Risalah dia paling utama ialah jangan sembah melainkan Allah. Tapi manusia itulah satu nilai Tuhan. Yang kedua, ada orang meremehkan sifat ibadat. Kalau tadi meremehkan sifat Tuhan, melantik sesuatu selain. Yang kedua, meremehkan ibadat. Dia anggap ibadat daripada dia ni boleh dia persembahkan kepada makhluk juga. Tak boleh. Contoh, macam kita kata meyakini yang tahu benda gaib tadi. Akidah tu sepatutnya kita hanya letak pada Allah, bukan pada makhluk. Doa kita. Doa ni milik Allah. Sujud kita milik Allah. Rukuk kita milik Allah. Tawakal kita hanya kepada Allah. Tiba-tiba dia pun bermudah-mudahan dalam soal ibadat. Dia pergi berdoa kepada selain Allah. Tak boleh. Dia bertawakal kepada selain Allah. Kata waktu benang tadi, benang. Kenapa nak bergantung dengan benang tu? Potong. Benang tu tak ada power. Yang berkuasa melindungi kita Allah. Ada orang tak keris keramat, cincin keramat, macam-macam. Tawakal dia tu duduk pada makhluk. Sedangkan Allah Ta'ala ajar kepada kita, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Doa kita hanya kepada, jangan pergi sembah, jangan pergi minta, wahai syekh fulan begini, wahai sunan,
Wahai Tok Guru, wahai Tok Wali, wahai macam-macam minta dengan makhluk. Apa Allah Ta'ala tidak mendengar doa-doa kita? Doa kepada Allah. Allah kata, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku perkenankan doamu. Allah kata. Allah juga kata, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba aku berdoa, aku dekat je dengan dia. Dekat macam mana? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permintaan orang yang berdoa di saat dia berdoa. Tuhan kata macam tu. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Allah suruh kita berdoa kepada dia. Dan Nabi SAW ajar kepada kita, bila nak apa minta dengan Allah. Nabi ajar kepada Abdullah ibn Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau ada hajat nak apa, minta dengan Allah. Kalau ada masalah nak pertolongan, minta dengan Allah. Nabi ajar kepada Ibn Abbas macam tu. Dan Allah sendiri sebut dalam hadis qudsi, wahai hamba-Ku, kamu semua sesat, melainkan siapa yang aku bagi hidayat. Maka nak hidayat, minta dengan aku. Kamu semua bertelanjang, melainkan siapa yang aku bagi rezeki pakaian kepada dia. Mu nak pakaian, minta dengan aku. Kamu semua lapar belaka ni, ja'iun, kelaparan, melainkan siapa yang aku bagi makan. Mu nak makan, minta dengan aku. Allah kata macam tu. Dan kekayaan Allah sangat luas. Allah Ta'ala kata, kalau semua minta dengan aku, kalau semua makhluk, law anna awwalakum wa insakum wa jinnakum, kalaulah yang pertama di kalangan kamu sampai yang terakhir, semua sekali, daripada kalangan manusia dan juga jin, semua sekali berkumpul di satu tempat yang lapang. Berapa jumlah dia? Berbilion-bilion manusia, berbilion-bilion jin yang kita tak tahu jumlah dia. Mungkin bilion, trilion, gapo tak tahulah. Kumpulkan semua, manusia paling awal, manusia paling akhir, semua minta dengan Allah. Allah Ta'ala kata, andai semuanya minta dengan Allah hajat mereka, dan andainya semua hajat itu Allah kabulkan dan Allah beri kepada mereka apa yang mereka minta, tidak kurang kekayaan Allah sedikit pun, melainkan seperti sebatang jarum dicelupkan di dalam lautan yang sangat luas. Lepas tu, kenapa kita cari selain dari Allah? Benang, Allah benang, potong buang. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah tidak memberi mudarat. Bersama dengan Allah tak ada yang boleh memberi mudarat. Syai'un fil ardi, sama ada di bumi, wala fis sama, juga di langit, wa huwas sami'ul alim. Bismillah, potong. Ada hak pakai itulah. Jangan bergantung kepada ada orang meremehkan. Satu, meremehkan sisi Tuhan, yang kedua meremehkan sisi ibadat. Ibadat dia ni, dia rasa dia boleh sembah kepada Allah. Jangan. Ini perjanjian paling utama yang ada dalam semua risalah Rasul. Mudah-mudahan kita tidak lupa perjanjian ni lah. Jagalah. Ini juga perjanjian kita dengan Allah sejak daripada kita berada di alam ruh lagi. Dan biarlah perjanjian ini kita pegang kuat-kuat, kemah-kemah sampai kita mati di atas kalimah la ilaha illallah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itulah kita sebut pada hari ini. InsyaAllah rasa esok kena ulang ayat ni lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita semua. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.